Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Nur Fatihah binti Asrul Nizam ingin mempersembahkan hasil nukilan cerpen saya yang bertajuk Bahagia Buat Sa'idah. Hingar-bingar di ruang tamu, ibu dan ayah bertengkar lagi. Sa'idah melarikan diri ke dalam bilik adiknya Amir selepas mengetuk pintu perlahan. "Adik, apa ni?" Sa'idah terperanjat melihat adiknya sedang bermain dengan jarum suntikan. "Untuk cari ketenangan, Kak," jawab Amir tanpa menghiraukan kakaknya. "Bukan ini caranya, Dek. Bukan dengan dadah. Mahukan ketenangan, carilah Allah," balasnya dengan nada kecewa. Amir berpaling menghadap Sa'idah. "Cari Allah? Dari kecil sampai sekarang, pernah tak kita diajar untuk mencari Allah? No, ibu dan ayah tak pernah ada masa untuk kita, Kak. Tinggal serumah, tapi jarang sekali bertentang mata." Sa'idah menggeleng. "Adik tahu kan, dadah hanya akan memusnahkan hidup. Kalau bukan kerana dadah sekalipun, hidup kita sekeluarga dah lama musnah." Amir berlalu meninggalkan Sa'idah yang terpinga. Sa'idah yang buntu kembali ke ruang tamu. Ibu dan ayahnya masih bertengkar. "Ibu, ayah, please, sudahlah. Kami sudah penat menadah telinga mendengar pekikan dan jerkahan ibu dan ayah." Ayah dengan kasar menghentak meja. "Kau jangan masuk campur urusan orang tua. Aku penat bekerja dan balik nak hadap bebelan ibu kau ni." Ibu mencelah dan mereka mula saling menuduh, membuatkan Sa'idah begitu hampa. Dia meninggalkan ruang tamu dengan hati yang terguris pedih. Pagi itu, Sa'idah digemparkan dengan bunyi siren kereta polis dan tangisan ibu di luar rumah. Dia melompat turun dari katil lalu bergegas keluar rumah dengan pelbagai persoalan. "Amir?" Sa'idah terkejut melihat adiknya dikari. Dua orang pegawai polis berdiri di sisinya. "Sanggup adik malukan ibu macam ni? Kenapa, Dek?" desak ibu dalam sedih. "Inilah pertama kali ibu dan ayah beri perhatian pada adik setelah sekian lama," balas Amir tanpa rasa bersalah. "Kurang ajar, bawa sahaja dia ke penjara biar dia tahu erti hidup susah," hedik ayah. Sa'idah menuju ke arah Amir dan menatap wajahnya. "Hidayah milik Allah, Dek. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Sama-sama kita cari, ya, Dek. Jaga diri," nasihat Sa'idah dengan nada yang lembut. "Maafkan Amir, Kak," kata Amir sebelum dia dibawa pergi oleh polis. Amir dikenakan hukuman penjara 5 tahun atas kesalahan jenayah dadah. "Penat aku besarkan kamu berdua dengan duit titik peluh aku sendiri. Ini hasilnya." Sa'idah memandang ayahnya dengan riak kecewa. "Kami tak perlukan duit, ayah. Kalau bukan kerana duit, kita takkan rasa hidup yang mewah macam ini," jerkah ayahnya. "Duit tak menjanjikan kebahagiaan, ayah. Sa'idah rindu saat di mana duit bukanlah segalanya buat kita. Sa'idah rindukan pelukan ibu. Sa'idah rindukan senyuman ayah. Sa'idah rindu saat di mana kita sama-sama sujud kepada Allah. Sekarang masing-masing sibuk dengan hal sendiri sehinggakan kita lupa bahawa rezeki itu datang daripadanya." Ibu dan ayah hanya diam membisu. Sa'idah dah penat nak hadap semua ni. Sa'idah menghamburkan air mata lalu pergi. 6 tahun kemudian, itulah perkara terakhir yang saya ucapkan kepada ibu dan ayah sebelum datang ke pondok ini, Ustazah. Saya datang ke sini untuk mencari kebahagiaan yang telah lama hilang, jelas Sa'idah. "Apakah kebahagiaan yang dimaksudkan kamu, Sa'idah?" soal Ustazah Nisa. Dengan sebab Sa'idah mula bercerita.
Di kampung seperti inilah kami membesar serba kekurangan. Kami pindah ke bandar setelah ayah berjaya peroleh kerja di sana. Saat ibu dan ayah sibuk mencari dan mengejar kemewahan dunia, kami diabaikan mereka. Kami hidup serba mewah, tetapi hanyut di bawah arus kejahilan. Tiada lagi waktu yang diluangkan bersama untuk beribadat. Setiap perkara ada hikmah di sebaliknya, Sa'idah. Sesiapa yang tidak dekat dengan Allah, sedangkan dia sudah dihadiahkan pelbagai kenikmatan, dia akan diseret agar lebih dekat kepadanya melalui rantai ujian. Jelas Ustazah Nisa dengan senyuman tak tumpah ibarat seorang ibu yang menasihati anaknya. Sa'idah hanya membalas dengan senyuman pahit. Hati manusia boleh berubah-ubah. Ustazah percaya, sesibuk mana pun ibu dan ayah, fikiran mereka masih memikirkan anak-anak yang mungkin sedang lapar, dahaga atau sakit. Terbukti bahawa mereka masih tidak berputus asa dan tetap cuba menghubungi kamu. Pulanglah mencari kebahagiaan yang telah sekian lama menanti kamu. Empangan air mata Sa'idah pecah. Sa'idah menangis sebab tak kala membaca deretan mesej dan pesanan ibu dan ayahnya di skrin telefon. Pulanglah nak, maafkan ibu. Ibu sangat rindukan Sa'idah. Ayah minta maaf Sa'idah. Sa'idah di mana? Ayah nak jemput Sa'idah pulang. Sa'idah pun rindu ibu dan ayah, balas Sa'idah terharu. Sa'idah akhirnya berhasrat untuk pulang berjumpa ibu bapanya setelah sekian lama memendam rindu. Dia memandu kereta dengan hati yang teruja. Amir, kakak on the way, ucap Sa'idah kepada adiknya menerusi speaker telefon. Kakak di mana? Puas Amir cari. Call tak pernah jawab. Amir seperti berleter. Sa'idah terdiam. Amir tidak menunggu jawapannya, terus menyambung. Alhamdulillah Amir dah banyak berubah kak. Amir belajar banyak benda di sana. Kak, ibu dah bertudung. Ayah pun dah tak pernah bergaduh dengan ibu. Cepatlah balik kak. Banyak benda Amir nak buatkan dengan kakak. Ibu dan ayah pun tunggu kakak. Sa'idah memanjatkan syukur di dalam hati. Tiba-tiba dentuman kuat meremukkan bahagia di hati Sa'idah. Allahu Akbar! Laung Sa'idah sebelum dia break mengejut. Di jalan yang bertentangan dengannya, sebuah kereta Myvi hitam telah melangkah tiang lampu hingga remuk bahagian hadapannya. Melihat nombor plat kereta itu, Sa'idah rasa tidak keruan. Dia membuat pusingan new untuk melihat dengan lebih dekat. Sesampainya di sana, orang ramai sudah berkerumun. Dia cuba menyelit mencari ruang. Kepala pemandu itu berlumuran darah, namun mukanya tidak terjejas. Dia kenal benar Roman itu, adiknya Amir. Sa'idah terpana. Dia rasa tubuhnya bagai tidak menjejak bumi. Dadanya disepu keharuan melihat adiknya berwajah tenang, tersenyum dengan bibirnya mengelopak, seperti saat dia gembira setiap kali melihat Sa'idah pulang menemuinya dari sekolah sewaktu masih kecil. Kini dia seperti merasakan momen itu kembali. Amir gembira menemuinya lagi, tetapi dengan wajah dan tubuh yang kaku. Sekian, terima kasih.